Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam satu lagi episod Budget Best. Baiklah, dalam episod kali ini kita ada seorang tetamu istimewa. Dan kita ini adalah kita nak buat virtual book tour. Kali pertama, kita akan memperkenalkan seorang penulis yang baru melancarkan sebuah buku. Sepatutnya dilancarkan pada Pesta Buku Kuala Lumpur bulan lepas, tetapi kerana situasi negara kita ni, Pesta Buku telah ditangguhkan. Jadi, buku tu dilancarkan secara online sajalah. Baiklah, individu yang saya maksudkan telah menulis lebih 30 buah buku. Beliau juga merupakan jurulatih penulisan yang telah melatih ribuan penulis pemula. Dan seorang individu yang istiqamah selama 14 tahun yang lepas membangunkan komuniti penulis di Malaysia. Beliau juga adalah trainer penulisan nombor 1 di Malaysia. Individu yang saya maksudkan adalah Tuan Zamri Muhammad. Selamat datang Tuan Zamri. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi hadir ke channel yang tak seberapa ni lah. Hey, ini satu jemputan yang besar dari seorang penulis yang legend juga ni. Sukar untuk berkata tidak. Okey, Tuan. Yeah. Tuan dah ada 30 buah buku sehingga ke hari ini. Dan nanti kita akan touch buku terbaru Tuan. Tetapi sebelum tu saya rasa masih banyak penonton kita ataupun pendengar kita nak tahu perjalanan Tuan. Dan 30 buah buku ni mesti bermula dengan satu buku. Macam mana actually Tuan bermula? Macam mana Tuan memang dah tahu aku nak jadi penulis ataupun waktu pergi ke kedai buku rasa macam aku kalau ada buku pun bagus. Macam mana? Cuba cerita. Boleh Tuan kongsi pengalaman macam ni detik permulaan sejarah Tuan dalam dunia penulisan? Okey, sebentar ya. Sebelum kita bermula. Okey, baik. Bila bercakap tentang permulaan saya terlibat dalam dunia penulisan, saya pecahkan kepada dua fasa. Satu fasa paksa rela, satu lagi fasa sukarela. Kenapa saya kata paksa rela? Bila saya lihat balik bagaimana saya dibentuk menjadi seorang penulis, banyak insiden-insiden yang bukan atas pilihan saya, tetapi ditentukan agar saya ambil tanggungjawab itu dan dipenuhi sebagai satu tindakan. Sebagai contoh, pada waktu sekolah menengah dulu, guru bahasa Melayu saya iaitu Cikgu Kamis, tiba-tiba saja dia bagi arahan, dia kata, Zamri, awak kena buat satu artikel hantar ke surat khabar. Dan itu adalah tugasan kamu. Dan pada waktu itu saya tidak ada pengalaman langsung dalam dunia penulisan dalam akhbar ataupun majalah. Tapi disebabkan Cikgu Kamis ni orangnya sangat garang, sangat tegas. Dan bila pada waktu kelas pun dia menunjukkan ciri-ciri yang sangat serius. Jadi kita pun terima arahan tu secara paksa rela dan secara serius. Dan ditakdirkan bahawa artikel tersebut muncul dalam akhbar. Dan saya kira itu satu permulaan bagaimana saya mula menulis untuk khayalak ramai. Tapi saya tak melihat lagi itu sebagai hala tuju. Kemudian selepas setahun, 2 tahun selepas itu, saya berada dalam situasi yang sama sekali lagi. Situasi yang mana menulis dalam keadaan terpaksa. Iaitu pada selepas keputusan SPM diumumkan, majoriti rakan-rakan yang rapat dengan saya ini sudah menyambung pengajian ke IPT. Jadi yang tertinggal dekat belakang ni adalah mereka yang menyambung pendidikan ke tingkatan 6. Jadi dalam keadaan kita seorang di sekolah tersebut, reset balik kita punya fokus, nak satukan balik kita punya sudut pandang. Jadi peluang-peluang yang berada di depan mata tu muncul. Jadi adalah beberapa pertandingan penulisan. Dan itu pun bukan kerana saya mencari. Ahli persatuan yang tanyakan, okay, nak tak masuk pertandingan penulisan rencana? Masuk, menang pula. Jadi bila berlaku peristiwa-peristiwa begini, dia memberi satu signal tau. Dia bagi kita satu tanda. Tapi pada waktu tu kita tak jelas lagi. Sehinggalah pada tahun 2001, bila saya sambung pengajian di Universiti Islam Antarabangsa, saya mengalami satu situasi hilang punca. Hilang punca dari aspek hala tuju saya sebagai pelajar. Sebab pada waktu tu, bila kita berada di dalam universiti, kita berhadapan dengan pelbagai jenis subjek yang perlu kita hadam. Dan bila terlalu banyak benda yang kita belajar, kadang-kadang kita tertanya-tanya balik, kita mempersoalkan balik. Apa yang aku belajar ni, pertama, adakah akan aku gunakan dalam pekerjaan yang sebenar? Yang kedua, adakah benda ni yang sebenarnya yang diperlukan dalam pekerjaan?
Yang ketiga, kenapa perlu belajar banyak sangat sedangkan kita akan guna sedikit sahaja. Jadi saya perlukan satu ruang untuk melepaskan kebekuan ini dan juga tekanan ini. Dan dari situlah timbul ideanya, refresh balik apa yang berlaku pada waktu sekolah, menggunakan nota kuliah di kampus menjadi rencana dalam akhbar. Dan benda itu saya buat hampir setiap minggu sehinggalah mendapat ruang kolom dalam sebuah majalah terbitan Karang Kraft. Bayangkan dari nota kuliah yang berat, yang kita baca tanpa makna dan kita pun tak tahu kat mana pengakhiran ilmu ini, akhirnya kita faham satu perkara bahawa tugas menulis ini adalah tugas memudahkan ilmu dan menyampaikan kepada orang yang berhak. Kita ni mungkin hanyalah medium sahaja ataupun orang tengah, bukan pemilik kepada kemahiran tersebut. Tetapi disebabkan kemampuan kita menjadi Mr. Simplifier. Maksudnya benda yang kompleks dari buku teks, dari jurnal, dari penulisan-penulisan pakar yang kita boleh tulis semula dalam bentuk pemahaman dan laras bahasa yang mudah, menyebabkan faedah sebenar itu sampai kepada siapa? Sampai kepada orang-orang yang tak pernah menyentuh ataupun tak ada peluang pun masuk ke universiti pada waktu itu. Jadi pada waktu itu saya letakkan satu goal, iaitu bila saya menulis, saya memikirkan kat mana saya halakan penulisan ini. Jadi pada waktu tu saya teringat di depan rumah di kampung saya tu di Melaka, di Pokok Mangga, ada sebuah kedai roti canai. Dan memang akan ada 2 akhbar di atas meja tersebut. Akhbar utusan yang sekarang ini mengalami tragedinya, ada lagi dah pun. Itu betul-betul tragedi yang besar lah. Dan bila saya lihat akhbar tersebut berada di gerai roti canai tu, saya terfikir, boleh tak ilmu aku yang ada di universiti, aku sampaikan dalam bentuk rencana akhbar. Dan dari situ bermulanya aktiviti saya menulis sebagai penulis bebas untuk akhbar secara konsisten, hampir setiap minggu. Jadi Tuan bermula sebagai penulis bebas ketika masih bergelar mahasiswa lagi? Ya, saya bermula pada usia 21 tahun, 20 tahun. Jadi okey, saya nak tanya juga mengenai yang Tuan cakap Tuan pernah menjadi penulis untuk majalah Karang Kraft. Ya. Kalau macam dekat akhbar, kita hantar kepada editor untuk diterbitkan je lah kan. Kita hantar email ataupun surat. Ya. Kalau nak jadi macam kolumnis ataupun untuk di majalah, sama prosesnya ataupun kena kenal orang kat Karang Kraft ke ataupun kita tengok surat majalah, tengok editorial kat depan siapa apa email dia macam tu ke ataupun tu ada orang dalam ke kabel ke macam mana? Sebab kalau orang yang tak ada kabel ni kan menarik tu. Dia begini tau. Memang betul. Bila orang tanya tentang nak jadi penulis ni, pertama dia akan ada keraguan, dia kata orang tak kenal dia. Jadi orang takkan baca hasil penulisan dia. Tapi the real things, essence ataupun perkara sebenar yang diperlukan dalam sebuah majalah adalah perspektif. Jadi walaupun topiknya topik yang sama, tapi disebabkan kita boleh bawa perspektif baru yang segar, yang padat, yang boleh menimbulkan diskusi, perdebatan dan mengangkat balik isu yang lama kelihatan baru, dia menjadikan penulisan itu layak ataupun berkeupayaan untuk menjadi barisan depan lah, barisan depan dalam penerbitan majalah. Jadi pada waktu itu, sebab saya mengambil bidang kewartawanan sebagai jurusan di universiti, jadi saya gunakan sedikit ilmu tersebut untuk menjustifikasikan kenapa rencana ini layak ataupun perlu masuk ke dalam majalah. Tapi ini bergantung pada pertimbangan editor. Dan satu benda yang saya nak kongsikan, kadang-kadang kita rasa semua orang menulis dan hantar ke majalah. Saya terkejut bila saya dimaklumkan bahawa ada setengah majalah ini mengalami situasi yang kritikal, iaitu tidak cukup sumbangan rencana. Dan benda ini kita tak tahu melainkan diberitahu ataupun kita bertanya. Jadi bila kita nampak peluang-peluang begini, di sinilah kewujudan kita menjadi pengantara juga kepada editor untuk mengirimkan rencana-rencana yang menarik untuk dipertimbangkan bagi tujuan penerbitan. Dan saya masih ingat lagi salah satu majalah tersebut, majalah Dewan Siswa. Okey, Dewan Siswa. Dewan Siswa. Saya jadi kolumnis selama setahun. Wow. Ini sebelum Tuan menulis buku pun lagi? Sebelum lagi. Dan yang paling menarik, ruangan selama setahun tu datang daripada satu subjek yang saya belajar di universiti. Menarik.
Ruangan Menarik saya. Ha. ruangan tu dinamakan ruangan personality pelajar cemerlang. Tapi kalau di universiti, itu adalah subjek interpersonal communication. Ah. Menarik. Macam mana tuan gunakan sesuatu benda yang tuan dah ada, yang benda dah ada di tangan, dan Ya, gunakan bahan tu ya, untuk di packagekan semula, ditambah baik dan dipecah-pecahkan jadi satu produk yang lain dan betul. sesuai untuk market produk tu. Ya. Kita tak perlu cipta roda yang baru lah. Yang paling penting adalah kat mana benda tu akan berada dan bagaimana orang setempat menyambutnya. Jadi dia Dan punya tradisi setempat tu kita kena faham. Gitu. dan saya assume sebab tuan dah bina credibility sebagai kolumnis semua, jadi bila tuan menghantar proposal untuk buku pertama tuan, jadi dia senang diterima, mudah diterima. Okey, sebenarnya tak berlaku begitu. Okey, jadi macam mana pula tuan? Jadi macam mana? Cerita buku dengan dunia penulis bebas saya ni dia adalah dua kisah yang berbeza. Okey. Kenapa berbeza? Saya masih ingat lagi. Kali pertama saya menghadiri bengkel penulisan adalah disebabkan kiriman SMS dari rakan saya. Dan dia maklumkan lah. Dia kata, Zamri ada satu bengkel penulisan. Waktu tu saya tak berminat pun. Sebab kita tak ada dalam fikiran kita nak jadi penulis tau. Sebab pada waktu tu kita buat pertama untuk nak riliskan, nak keluarkan tekanan kita. Supaya kita buat sesuatu yang bermakna. Jadi belum ada kerangka yang mengatakan bahawa okey aku nak jadi penulis, hidup sepenuh masa sebagai penulis. Tak muncul. Yang saya tahu adalah ini manfaat dari titik A mesti sampai ke titik B. Itu saja. Okey. Jadi bila saya dapat SMS tersebut dan bengkel tersebut berdekatan dengan kampus tempat saya belajar di UiA, jarak lebih kurang 7 minit sahaja. Saya kata okey, saya ambil risiko untuk datang. Istilahnya risiko lah sebab kadang-kadang benda yang kita letak tinggi sangat pengharapan, bila datang tak ada apa yang berlaku kan. Takut MLM briefing Jadi dia risiko juga walaupun percuma. Benda percuma pasti ada risiko. Okey. Kalau tak risiko masa, risiko apa-apalah yang akan tergadai sekali. Okay, jadi saya ambil keputusan pergi ke bengkel tersebut. Saya hari Ahad jam 10 pagi. Naik bas, naik LRT sampai ke bengkel tersebut dan pada waktu tu saya lihat ada seorang wanita yang berusia yang lebih kurang usianya dalam 50 tahun sedang bersiap-siap untuk mengajar dan orang itu adalah Puan Ainun Muhammad, pengasas PTS Publication. Dan kelas tersebut diadakan di sekolah bimbingan Al-Quran di Taman Permata. Dan saya masih ingat lagi, itu kelas yang pertama saya hadir. Dan saya duduk di depan sebab itu saja kursi kosong yang ada. Itu tradisi lah mana-mana kelas. Kalau kau datang lewat, kau akan nampak kursi yang kosong hanya di depan saja. Duduk di depan tu. Puan Ainun sebut ayat ni kepada semua peserta. Dia kata, saudara, PTS tidak berminat sekiranya saudara datang untuk menulis satu buku sahaja dengan kami. Kami nak penulis yang boleh menulis 3 hingga 4 buah buku. Waktu disebut ayat tersebut, saya dah rasa alamak. Pertama kita datang sebab nak isi masa kan. Nombor dua nak ambil tahu je. Sekarang ni dah nampak tau. Hint, the message yang cuba disampaikan oleh Puan Ainun. Iaitu komitmen penulis. Jadi saudara keluarkan sekeping kertas, tuliskan nama dan juga tajuk buku yang tuan mahu hasilkan. Jadi saya ni pun jenis ambil nak watak nak. Ambil, tulis dan tinggalkan nombor phone. Saya pun pergi bagi nombor telefon yang betul. Apa tajuk tuan letak time tu? Sebab tajuk buku pada waktu tu. Pada waktu tu saya menulis tajuk berkaitan tentang perhubungan lah, tentang perhubungan. Jadi macam mana bertiba-tiba keluar idea perhubungan pula? Sebab tuan selama ni tulis macam berkenaan dengan belajar, mungkin gaya belajar interpersonal ke. The link dia dekat interpersonal communication tu. Ya, sebab di situ ada subtopik gender, communication between gender. Komunikasi antara lelaki dan perempuan dan sebagainya kan. Jadi saya kata okey, topik ni mungkin boleh bawa ke depan pun. Tapi waktu tu saya tak ada keyakinan nak menulis buku. Saya buat sebab atas arahan Puan Ainun. Dia akan tajuk kan. Dengan nombor phone. Jadi hari Ahad belum berakhir. Malam tu saya terima satu SMS dari nombor yang tidak dikenali. Dan ayatnya berbunyi lebih kurang begini. Saudara, ada koma lagi. Tulis buku yang berjudul Memahami Bahasa Cinta Lelaki. Itu tajuk yang pertama yang diberi. Dan orang yang mengirimkan mesej tersebut adalah Puan Ainun Muhammad.
wanita yang saya temui lebih kurang 6 jam sebelum menerima SMS tersebut. Dan saya sangkakan itu adalah mesej yang dihantar pada semua peserta. Okay, saya pun rasa macam tu tapi tak. Saya delete. Saya delete SMS tersebut. Dan kemudian besok saya terima SMS. Saudara bangun, siapkan buku. Kemudian berturutan lagi. Saudara, jangan tidur, siapkan buku. Awal pagi, akhir malam. Saya terima SMS yang kerap dari Puan Ainun sehingga kan dia menimbulkan perasaan takut traumatik. Dia traumatik bukan sebab apa? Kita tak pernah berhadapan dengan seorang guru yang sangat committed, sangat percaya dan sangat konsisten semata-mata untuk menggali hasil daripada orang yang baru dikenal. Kita tak tahu apa yang dia nampak sebenarnya. Tapi Seolah-olah kita telah berhutang lah. Kita rasa macam aku dah janji dia tulis. ya, dan saya takut dia muncul depan pintu bilik je. Kalau dia ada kegilaan begitu, kegilaan lain kita tak boleh nak baca. Mungkin akan berlaku. Dan dia ambil masa juga dalam tempoh 2-3 bulan juga untuk siapkan buku tersebut. Sesekali tu Puan Ainun akan email, dia akan hantar, okey ni cuba lihat bab ini. Okay, cuba hantar bab saudara. Dan dia tidaklah semak secara teliti, tetapi dia nak engagement tersebut, komunikasi tersebut. Setiap kali berkomunikasi ada satu result kecil yang terhasil. Penambahbaikan itu cerita nombor 2. Buat sampai jadi, itu yang pertama. Itu antara benda yang sekarang saya nampak kenapa Puan Ainun meletakkan dirinya itu sebagai mentor dan memastikan ada perbualan, ada hubungan, ada komunikasi dengan mentinya. Tuan, 3 bulan. Ya. 3 bulan untuk tulis sebuah buku, itu agak singkat sebenarnya. Ramai orang mungkin 6 bulan, 1 tahun, bahkan bertahun-tahun untuk hasilkan buku yang pertama. Jadi macam mana Tuan ada setiap kali menulis buku ataupun ketika Tuan menulis buku pertama tu, Tuan bila ada idea tulis ataupun Tuan ada macam isi kandungan apa yang, macam mana teknik menulis Tuan yang macam mana Tuan sehingga mustahil sehingga berjaya menghasilkan dalam tempoh 3 bulan sebuah draft buku. Boleh Tuan kongsikan? Dulu saya akan ikut kaedah yang tradisional, iaitu buatkan dia punya isi kandungan dari bab 1 hingga bab akhir. Okay. Tetapi dia punya kesan buruk kepada saya adalah menyekat kreativiti dan kebebasan saya untuk berkarya. Sebab bila saya dah buat bab 1, saya tersangkut pada bab 2. Bab 2 pula bila tak berjalan, bab 3 lagi lah dia akan terbarai. Jadi bila kes macam ni, dia menjadikan saya rasa tertekan juga sebab benda ni dah jadi daripada benda yang menyeronokkan, dia dah menjadi beban. Tapi bila ditakdirkan berada dalam bengkel Puan Ainun ini dan kelas yang diajar pada waktu itu adalah kelas kaedah Kawakita Jiro, iaitu penulisan berasaskan kepada non-linear ataupun logik rawak. Dari situ saya nampak bahawa hukum untuk menulis buku ini tidaklah tertakluk kepada peraturan garis lurus, iaitu bermula dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Dia bermula dari apa yang kau tahu dan apa yang kau mahu beritahu terlebih dahulu, kemudian susun mengikut keutamaan. Seolah-olah kalau kita ambil perspektif penurunan Quran, dia turun mengikut situasi dan juga keadaan. Dan kemudian disusun sebagaimana yang kita lihat sekarang. Jadi dia punya model kerjanya tu, fitrahnya, pendekatannya lebih kurang begitulah. Sebab bila buat begitu, kita tidak terperangkap dengan hukum teknikal yang mengikat kita. Sebab menulis ni, pertama fungsinya untuk menyelamatkan ataupun mendokumentasikan apa yang kita tahu dan apa yang kita nak beritahu. Fasa yang kedua, baru kita selarikan kepada pembaca dengan menentukan mana yang perlu diberitahu awal, mana yang perlu diberitahu akhir. Jadi bila begitu, jadi proses menulis kita tidaklah tertekan sangat sebab kita dah meluahkan, dah menyampaikan. Penghujungnya itu adalah proses andamannya untuk mencantikkan sahaja. Jadi saya sangat terhutang budi sampai sekarang dengan ilmu yang diberikan oleh Puan Ainun dengan kaedah KJ method tersebut, dan itu pada tahun 2006. Jadi selepas 14 tahun, saya ambil model KJ method ini dan diubah suai sehingga versi yang keempat. Versi KJ method menggunakan online ataupun menggunakan akses internet. Okey. Macam mana tu? Ya. Boleh Tuan ceritakan sikit? Okey, sebab konsep dia gini. Kita ambil contoh yang paling mudah.
KJ Method dia berdiri atas kaedah cut and storyline. Cut idea dan juga susunan cerita. Jadi cut itu merakamkan apa yang muncul dalam kepala kita terlebih dahulu selepas kita menentukan apa yang kita nak tulis. Jadi selepas kita menulis bahan tersebut, baru kita akan buat storyline-nya, kita buat susunannya dari A, B, C dan D. Kalau tuan-tuan dan cik puan perasan, Facebook ini sebenarnya memang betul-betul book. Dia memang adalah ciri-ciri sifat yang sama yang kita boleh gunakan, kita aplikasikan seperti kita gunakan KJ Method. Iaitu kita bermula dengan satu tema dan tema itu tidak menuntut kita untuk menulis apa perkara pertama yang kau nak sampaikan. Tapi apa yang kau tahu tentang tema tersebut. Selepas 30 hari, kalau tuan-tuan dan cik puan konsisten menulis dengan tema tersebut, cuba lihat balik status-status itu, boleh tak kita buat susunan daripada yang awal hingga akhir. Dan benda ni dah dibuat pun sebelum ini oleh kawan saya, guru saya jugalah, Tuan Izwan Wahab. Dia seorang programmer. Apa yang dibuat adalah, dia pilih satu tema iaitu tentang nota bisnes. Nota bisnes itu. Nota bisnes. Dan setiap kali bila dia masuk ke pejabat, dia akan menulis sebelum mula kerja, dia akan tulis satu status tentang topik nota bisnes. Sebelum dia keluar daripada pejabat, habis waktu bekerja, dia akan tulis satu lagi status. Jadi dalam tempoh 30 hari, dia menghasilkan 60 keping kad. Dan bila saya tanya beliau, berapa halaman bila kamu gabungkan semuanya? Dia kata hampir 200 halaman apabila dimasukkan ke dalam Microsoft Word. Ya, kita menggodam cara kerja kita sendiri. Dan saya perasan bahawa halangan kepada penulis ini kadang-kadang bukannya sebab dia tak tahu apa yang dia nak beritahu. Tetapi alat kerjanya itu membentuk tingkah lakunya. Contoh, jika saya bermula dengan menulis menggunakan Microsoft Word, saya akan terbayang apa? Kerja saya di pejabat. Sebab masa saya banyak menggunakan Microsoft Word di pejabat. Jadi dia akan secara tak langsung menimbulkan emosi tertentu. Mod kita bukan mod untuk menulis lah. Mod kita dah macam satu setting untuk bekerja. Jadi bila keadaan begitu kita jadi kaku. Tapi bila kita godam cara kita bekerja, cara kita berfikir dengan mengalihkannya ke satu tempat lain. Contohnya Facebook. Facebook ni kalau tuan-tuan perasan, kita tak rasa ada ketakutan nak menulis pun. Kita akan tulis, post. Oh, tersalah agent, edit, habis cerita. Kita tak ada rasa bahawa, oh nanti kena kecam ke ataupun nanti akan orang kritik dan sebagainya. Tak seperti kita bayangkan yang kita hantar laporan pada majikan kita dan majikan kita tengok atas bawah kita. Jadi, menarik poin tuan tu. Tapi macam ada setengah orang, okey, dia combine juga dengan soalan seterusnya saya tanya. Tuan tulis dalam multiple genre, dalam berbagai genre berbeza. Ada tak tuan rasa macam tak yakin dengan hasil tulisan tuan? Itu satu. Bila tuan sembang mengenai kecaman tadi, ada orang bila dia nak tulis di Facebook, dia rasa macam sebab Facebook ni kita ada kawan kita dan juga kawan kita betul-betul dan juga kawan yang macam kawan yang kita nak jadi, kawan diri kita yang kita nak jadi. Contohnya macam penulis. Dia nak jadi penulis. Dia akan ada kawan dia kat pejabat dan dia ada juga kawan-kawan penulis dia. Macam dia akan ikut tuan, follow tuan. Jadi dia akan cakap, kalau aku tulis untuk kawan yang penulis, nanti kawan pejabat akan cakap apa dia akan bagi komen-komen yang tak yang sebagai komen kawan-kawan. Jadi macam mana? Atau ada nasihat tak macam mana nak overcome benda ni? Dia begini. Okay, macam Facebook saya kan. Orang akan nampak Facebook saya ni hari-hari cerita tentang penulisan. Dan tapi ada satu live. Okey, macam konsisten. Ni kalau orang yang ada dua live ni. Malam jadi Batman, siang jadi dia. Okey. Macam mana kita nak cakap? Okey. Prinsip yang pertama, kita bukan menulis untuk semua orang. Itu kena jelas. Yang pertama, kita bukan menulis untuk semua orang. Dan yang kedua, kita meyakini bahawa ada sebilangan kecil yang akan membaca dan setia membaca sekiranya bahan tersebut ada nilai pada matanya. Nilai ni ada dua. Bila menulis ni, nilai dia ada dua. Sama ada nilai dia sebagai solusi ataupun nilai dia sebagai hiburan. Bila dia baca sesuatu dan dia nampak satu perspektif yang membantu hidup dia, dia akan membentuk tanggapan positif pada penulis. Yakni penulisan ini dia memberi solusi pada hidup dia. Tapi ada sesetengah keadaan kita membaca bukannya kita nak solution pun. Kita nak berhibur saja. Dan kita nak memenuhi cawan emosi kita yang kekosongan tu. Kalau yang itu tujuan kita, menulis untuk berhibur, maksudnya kita ada short humor ataupun kisah-kisah santai yang buat orang teruja,
dan itu mendapat respon yang baik, adalah orang menyahut sama ada dalam bentuk emoticon ataupun komen, pada saya itu pun dah memenuhi fungsi penulisan tersebut. Jadi pertama, kita tak menulis untuk semua orang. Yang kedua, dia memenuhi sama ada dari aspek solusi ataupun entertainment. Dan yang ketiga, menulis ini dia ada goal dan goal itu yang menyebabkan kita ada kedegilan. Dan kedegilan itu yang menentukan sama ada kita akan terus menulis atau tidak. Kedegilan yang pertama, kalau kedegilan yang bersifat personal, yang bersifat peribadi, contohnya, kalau aku tak tulis, aku tak boleh tidur malam. Kalau aku tak menulis, aku rasa berat je ke hati aku ni. Aku rasa macam tak boleh, tak terdaya nak membawanya. Aku kena luahkan. Jadi goal dia adalah untuk ketenangan diri dia. Jika demikian, teruskan saja sebab menulis ini adalah satu cara untuk menguasai diri balik. Menguasai situasi kita balik. Tapi kalau ada setengah orang, goal dia adalah, ya aku tulis sebab aku nak bantu orang ini. Jadi, kita akan bergerakkan goal tersebut ke arah perubahan yang dimaksudkan. Jadi, tiga perkara ni, dia berkait. Dia sangat berkait. Siapa, kenapa, dan apa yang nak dicapai. Jadi, tiga benda ni adalah acuannya untuk kita konsisten lah menulis apa yang kita mahu tulis. Boleh Kita jadi. Ya. Kita tulis, basically kita tulis sikit, jadikan habit tu menulis. Kemudian, biarlah tulisan tu bercakap bagi pihak kita. Kiranya, kita kena tahu yang kita tak dapat nak memenuhi, kita tak dapat puaskan hati semua orang. As long as tulisan kita tu meet goal-goal kita tadi tu, dah mencukupi. Maksud tu tuan? Betul. Dan bulan lalu baru saya terfikir tentang perkara ni. Awal-awal PKP kan. Okay. Bila kita terkurung ni, dia bagi kita masa yang lama untuk berfikir lah. Dan saya reflect balik tentang dunia penulisan dan PKP. Kemudian baru saya sedar bahawa menulis ni boleh jadi satu fitrah. Dia memang satu fitrah yang ada dalam diri kita. Sebab dalam diri kita memang ada keinginan untuk menyampaikan sesuatu. Ada keinginan nak memberi sesuatu. Sebab itu menjadikan kita rasa kita manusia. Kita rasa kita insan. Dan kalau kita ambil satu contoh, zaman manusia prasejarah, kita kenal mereka disebabkan apa? Salah satunya disebabkan penulisan. Tapi penulisannya bukanlah seperti kita lihat sekarang. Penulisannya dalam bentuk simbol-simbol yang ada mesej pada dinding gua. Jadi, bayangkan orang yang pada zaman yang tidak begitu moden, tidak sophisticated, mencipta satu sistem untuk memberitahu orang tentang perkara yang berlaku di sekeliling dengan lorekkan di gua. Sebab fitrah kita memang begitu. Kita nak menyampaikan sesuatu. Dan kita anggaplah Facebook tu pun sebenarnya dinding gua yang kita lorekkan sesuatu supaya pertama kita rasa puas hati kerana kita dah mengeluarkan apa yang di dalam diri dan pemikiran kita. Yang kedua, dia mempertemukan manusia. Menyatukan manusia dalam bentuk interaksi yang bermakna. Menarik. Tuan, okay, moving on dari situ lagi. Ada beberapa buku tuan ditulis secara bersama. Actually saya rasa mungkin kebanyakan buku tuan ditulis secara bersama, betul tak? Betul. Jadi macam mana kalau untuk penulis baru, kalau dia rasa dia tak ada, dia prefer ada orang lain yang sejalan dengan dia tulis bersama-sama untuk jadi penulis bersama, macam mana tuan approach penulis bersama tuan? Dan tuan ada tips tak macam mana penulis-penulis ni kalau mereka rasa mereka tak yakin untuk pergi solo, mereka pergi berdua ataupun bertiga, bergantung kepada apa yang diperlukan untuk sesuatu buku tu lah. Macam mana cara untuk approach orang penulis bersama, terutama untuk orang yang dia rasa dia baru dekat dunia penulisan ni, dia tak ada kenalan, tak ada kontak. Baik. Pertama, mana-mana penulis baru dia mesti tahu apakah superpower dia. Okay. Nak jadi penulis ni, setiap penulis dia ada dia punya pendekatan, dia ada punya kelebihan sendiri tau. Sebab kita kena ingat semua penulis berbeza. Berbeza dari segi apa? Ada sesetengah penulis dia sangat mahir mencari maklumat-maklumat yang tak pernah orang dengar. Sebab dia ada kemampuan untuk menjejak maklumat. Ada sesetengah penulis, kemahiran dia adalah bila diberikan benda yang kompleks, dia boleh huraikan dalam ayat yang mudah, yang paling senang untuk difahami. Ada sesetengah penulis, dia tak menulis. Dia tak menulis.
Tetapi bila kita minta sesuatu maklumat, dia tahu nak cari maklumat yang paling relevan, paling penting dan paling kena pada pembaca. Jadi bila kita nak bekerjasama sebagai penulis Sama. projek bersama lah Hmm. co-author, istilahnya co-author. Pertama tahu superpower kita. Superpower kita. Saya letakkan diri saya suka kepada mempackagekan buku. Okey. Saya anggaplah superpower saya adalah mempackagekan buku. Contoh. Ada seorang penulis datang, kita tulislah buku tajuk Panduan Memberi Nama Anak. Jadi bila kita study, macam mana kau nak pastikan buku kau yang terbaru ni, Panduan Memberi Nama Anak, akan menonjol, sedangkan dekat pasaran dah ada buku-buku tu yang serendah RM10 pun boleh dapat. Jadi saya penulis yang kedua lah kiranya. Okay. Package superpower yang saya akan gunakan adalah saya remodel buku tersebut dengan angle yang lain. Saya kata okey, kita buat macam ni. Buku Panduan Memberi Nama Anak, tapi dia punya angle adalah panduan mengurus tingkah laku anak melalui pemberian nama. Jadi dia belajar tentang nama, dia belajar apa ciri-ciri nama dan macam mana aktiviti yang mengukurkan sifat nama. Nampak? Tapi dia ada bahan. Kerja saya adalah packagekan balik. Jadi kita akan bergerak selari lah. Jadi setiap penulis, dia mesti ada superpower yang berbeza supaya buku itu akan menjadi satu package yang sangat kuat, sangat menarik, sangat terampil. Dia macam Jadi, kita boleh bersama tu kita cari orang di sekeliling kita yang compliment apa yang kita ada. Tak semestinya seorang tu kena expert, tapi dia ada kemahiran yang cuma berbeza dengan kita, tu dah cukup untuk kita collaborate together lah kiranya. Ya, sebab istilah penulis bersama ni ramai yang salah faham. Bila dianggap, penulis bersama maksudnya tulis sama-sama ke? Tak. Dia kalau dalam satu pasukan ni, masing-masing ada function. Bila saya menulis buku Rahsia Bisnes Mamak, saya Melayu. Walaupun tak tahu nak nampak macam Melayu ke tak ni kan. Tapi rakan saya itu adalah kiranya Melayu yang ada keturunan India Muslim. Okay. Jadi kerja saya adalah, dan waktu itu buku Rahsia Bisnes Mamak dibuat dalam keadaan kita tak ada rujukan. Sebab bila buka perpustakaan negara, sistem data pengkatalogan, tak ada siapa yang pernah menulis tentang bisnes India Muslim dalam bahasa Melayu. Jadi buku itu jadi buku yang pertama. Jadi bila kes begitu, kami sangat bergantung pada apa? Laporan akhbar, pemerhatian dan juga kerja lapangan. Dan bila bahan tersebut saya tulis, saya bawa kepada Tuan Faizal Sarbudin. Sebab keluarganya ni, memang saudara mara dia adalah orang yang berniaga. Yang jual money changer, yang jual barang kemas, yang usaha kedai runcit. Memang dia adalah keluarga India Muslim yang berniaga. Jadi bila dia tengok bahan tersebut, kerjanya adalah mensahihkan ataupun menapis sama ada bahan yang saya tulis itu betul-betul memenuhi faktanya atau tidak. Jadi bila pada waktu penerbitan, nama kami muncul berdua, iaitu nama saya dan juga nama Tuan Faizal Sarbudin. Dan yang lebih menarik adalah disebabkan buku ni adalah persepsi. Kalau saya bercakap ataupun Tuan Faizal Sarbudin yang bercakap tentang topik Rahsia Bisnes Mamak, orang lebih yakin apa yang disebut oleh Tuan Faizal Sarbudin berbanding saya, walaupun kami bercakap benda yang sama. Kenapa? Kerana presentasi beliau adalah ciri-ciri seorang India Muslim. Daripada warna kulit, dari segi percakapan, dari segi pengalaman. Walaupun buku itu saya usahakan dalam projek penulisannya. Jadi kami tag team lah. Bila melibatkan forum-forum, dia akan ke depan. Bila melibatkan online content, saya akan usahakan. Jadi penulis bersama dia tak boleh dua-dua sama tabiat tau. Nanti tak jadi apa. Dia tak jadi satu benda yang menonjol pun. Tuan pernah tak ada situasi di mana penulis bersama dengan kita, dengan penulis satu kita juga, ada beza pendapat ataupun beza approach untuk buku tu? Saya akan tanya. Ada. Jadi macam mana nak resolve kalau terjadi macam tu? Kalau kes begini, yang pertama kena clear siapakah yang menjadi project manager, ketua projek. Jadi ketua projek akan menentukan keputusan akhir. Ni macam kat pejabat lah ni. Bos always dapat final say lah. Bos yang akan bagi keputusan lah. Okay. Dia akhirnya dia kena juga tahu sebab apa? Sebab buku dia memerlukan kepimpinan. Kalau dua-dua buat, kita buat sama-sama sebab nak tolong orang,
Tapi bila tak ada leader, you cannot strategize, you cannot plan your tactical movement. Sebab benda-benda ni semua taktik. Buku kita ni adalah satu taktik untuk sampai pada pembaca. Tapi benda tu perlu dikawal oleh seseorang yang memantau keadaan. Jadi siapa yang mencetuskan idea tersebut, saya lebih sarankan dia menjadi project manager. Dia yang mengusulkan. Kita kena treat dia sebagai satu projek lah basically. Sebagai satu projek. Sebab akhirnya ini adalah benda yang serius. Walaupun kita enjoy, kita gembira melakukannya, tapi akhir sekali pembaca akan ambil serius benda ni. Sebab mereka membayar RM25, RM21, membayar pada penulis yang dia tak kenal, membayar pada buku yang belum habis dibaca. Itu semua adalah risk besar yang diambil oleh pembaca. Jadi bila kes begini, memang kita akan kita akan buat buku tersebut sehabis baik. Jadi project manager penting. Dia tak perlulah jadi terlalu autokritik. Baik tuan. Sebelum kita move on dan masuk ke buku yang kita akan bedah pada hari ini, soalan terakhir dalam segmen untuk perjalanan tuan sebagai seorang penulis. Dalam kebiasaan dalam hidup tuan, buku apa yang paling banyak tuan hadiahkan kepada sahabat-sahabat tuan? Maybe share 2 buku. Yang paling banyak saya hadiahkan. Betul. Oh, sebab saya tak ada satu judul yang spesifik. Okey, sebenarnya kalau dari kategori lah. Kategori okey. Satu dari buku-buku yang non-fiction, dia non-fiction, dan dia punya tema dia adalah lebih kepada sama ada buku bisnes ataupun buku-buku how to. Okey. Tapi sebelum ni pernah saya buat hadiah menggunakan buku-buku John C. Maxwell. Okey. John C. Maxwell. Jadi John C. Maxwell ni antara buku yang saya suka hadiahkan pada orang sebab dia punya presentasi buku tu mudah nak dihadam. Jadi satu lagi. Ya. Tuan cakap satu non-fiction, satu fiction. So kalau fiction buku apa? Menarik tu. Buku fiction. Buku fiction saya hadiahkan buku alumni saya. Buku siri Dr. Bubbles, tulisan Tuan Iskandar Shah dan juga Tuan. Okey. Story. Okey. Buku tu buku yang perjuangan dia besar. Sebab buku itu adalah buku misi untuk memberi senyuman pada pembaca, dan juga buku tu juga adalah buku yang digunakan untuk mendanai kerja-kerja mereka untuk memberi khidmat pada kanak-kanak yang berada di hospital. Sebenarnya orang biasa tanya buku apa yang sedang dibaca ataupun buku favorite yang direkomend, tapi dia ni satu cara lain kita nak tanya soalan yang sama. Buku apa yang selalu kita bagi dengan pembaca, bagi dengan sahabat-sahabat kita lah. Kalau macam saya baca bagi ni, Rancang Wang Sejak Jatuh Cinta, tulisan Tuan Syamsuddin Kadir. Sebab orang kahwin kan. Buku tu menyelamatkan. Buku tu pada saya skrip kepada orang-orang yang baru nak kahwin, nak berargumentasi dengan mak ataupun bakal mak mentua. Betul. Okey, baiklah. Hari ini kita akan cakap juga mengenai buku Seni Berfikir Kreatif untuk Bisnes dan Hidup, tulisan Tuan Zamri Muhammad dan Sifu Tuan Zamri, Puan Aina Muhammad. Yang Tuan sebut tadi sebagai wanita yang menghantar mesej pada Tuan tiap-tiap pagi dan tiap-tiap petang dan malam untuk habis menulis buku pertama Tuan tadi. Okey Tuan, buku ni menarik. Seni Berfikir Kreatif untuk Bisnes dan Hidup. Dia boleh cakap rare juga sebab biasa orang cakap berfikir think and grow rich, berfikir dah kaya, berfikir dan berjaya. Tapi ni berfikir untuk hidup dan berfikir untuk bisnes. Macam mana idea untuk buku ni tercetus? Okey. Bagi mereka yang mengenali Puan Ainun, mereka kenal bahawa Puan Ainun dulu merupakan seorang trainer juga. Trainer dalam bidang pemikiran lateral. Jadi lama juga Puan Ainun terlibat dalam dunia training ini. Dan beliau antara salah satu nama yang disebut-sebut setiap kali kalau ada panggilan untuk latihan pemikiran kreatif, sama ada untuk agensi ataupun untuk organisasi kerajaan. Jadi asalnya sebelum buku ni diterbitkan, Puan Ainun ini dia ada satu karakter yang unik, iaitu dia dah membantu kita menghasilkan buku, dia dah mendidik kita menjadi penulis, dan dia dah mula tunjukkan apa goal ataupun dream yang besar yang perlu dicapai. Jadi dia mempersiapkan penulis ini menjadi seorang trainer.
menjadi seorang trainer. Jadi pada waktu tu selepas dah menghasilkan beberapa buah buku, kerap jugalah waktu tu waktu bujang kan. Kami pergi ke rumah Puan Ainun ni dan setiap kali datang Puan Ainun akan beri satu skill yang kita boleh buat. Sama ada skill berfikir, skill penyampaian dan semua tu bila dirangkumkan dia sebenarnya adalah satu package untuk menjadi seorang trainer yang persuasif. Sebab pada dia kata begini, penulis yang boleh mengendalikan bengkel, fee-nya lebih mahal berbanding penceramah yang hanya ada mikrofon sahaja. Sebab dia buku ni adalah penambah nilai. Tapi pada waktu tu saya tidak menulis topik kreativiti sebab kebanyakannya buku-buku yang Puan Ainun tulis sendiri. Lebih daripada 10 judul saya rasa tentang pemikiran kreatif. Dan kita perasan bahawa dalam pasaran, buku teknik berfikir dalam bahasa Melayu tak banyak. Betul. Saya rasa kebelakangan ni lagilah macam tahun 2008, 2009, 2010 ada variety sikit tajuk buku-buku bahasa Malaysia, tapi sekarang dia dah variety tu dah kurang. Banyak motivasi, inspirasi sekarang ni. Dia tak banyak buku yang how to teknik-teknik ni lagi dah. Kenapa jadi begitu? Satu, pakar bidang tak menulis. Okey. Ataupun mereka yang terlatih menulis tetapi untuk pasaran yang bukan untuk pasaran umum. Mungkin seorang pensyarah dalam bidang kreativiti menulis tapi diterbitkan oleh penerbitan universiti. Jadi buku universiti tak sampai ke kedai-kedai buku. Ataupun buku tu sukar nak dihadam. Kerana nature ataupun sifat buku tu bukan untuk bacaan umum. Dia adalah bacaan untuk pengamal ataupun pelajar universiti. Jadi subjek tu mati secara perlahan. Dan Puan Ainun pernah berhajat untuk saya tulis buku tentang teknik berfikir ni dah 10 tahun yang lalu. Okey. 10 tahun yang lalu. Sebab dia nak positionkan betul-betul. Dia kata kalau bercakap tentang berfikir ini, saudara mesti ada buku. Jadi value itu akan jadi lebih kuat, lebih tinggi. Sebab saya ada buku-buku lain tapi saya tak ada buku teknik berfikir. Dan sehinggalah tahun lepas, awal tahun ini, PTS paksa saya untuk buat buku. Dan buku itu adalah buku-buku siri motivasi yang mempunyai unsur-unsur how to yang tinggi. Yang ada unsur-unsur teknikal. Sebab dia kata memang dalam pasaran, buku yang best seller sekarang adalah buku motivasi. Tetapi bahayanya buku motivasi yang ada, sebahagiannya bersandarkan pada pendapat, pengalaman penulis semata-mata. Jadi dia tidak ada unsur penggalian ilmu ataupun kalau kita ambil dalam peringkat universiti, dia tak ada konsep research, dia tak ada konsep belajar ilmu tersebut dan dipersembahkan balik. Jadi bila tak ada substance yang sebegitu, buku itu hanya hidup berdasarkan populariti penulis dan juga buku tu sifatnya terlalu ringan. Jadi bila terlalu ringan, dia tidak serve, dia tidak memberi hikmat yang sepenuhnya pada pembaca. Pembaca akan rasa lega, akan rasa bermotivasi, bersemangat. Tetapi dia akan jadi macam bateri yang penuh, tapi lama kelamaan bateri itu akan hilang tenaganya. Dia perlukan satu momentum penambahan bateri yang baru. Dia tak boleh recharge sendiri. Menarik point tuan ni. Sebabnya biasanya orang ingat nak jadi penulis dia kena pakar. Tapi tak semestinya dia penulis juga boleh jadi seorang curator maklumat. Sebab maklumat ada banyak sekarang ni, even dekat zaman Google sekarang maklumat bersepah. Tapi kita perlu ada orang yang select dan kumpulkan maklumat-maklumat yang paling relevan, yang maksud yang paling sahih, yang dia ada penilaian. Oh, kenapa dia highlightkan maklumat ni, kenapa dia highlightkan maklumat ni, dia penulis pun boleh bersifat pengumpul juga instead of pakar. Sebab tu penulis kena faham tau. Orang membeli buku, bukan kadang-kadang dia kena faham bahawa orang membeli buku ni atas banyak faktor. Satu faktor sebab penulisnya sendiri, orang suka pada penulisnya, orang akan beli. Mudah, senang. Orang dah jatuh cinta dengan kau, orang sanggup buat apa untuk kau. Itu satu. Orang membeli juga atas faktor apa? Sebab kau telah memudahkan hidup orang. Okay, katalah contoh, saya nak mengajar teknik berfikir. Macam mana cari bahan? Pergilah cari kat Google. Google, dia type perkataan kreativiti, berapa bilion maklumat yang keluar. Jadi fungsi kita, sebagaimana yang Tuan sebut tadi lah, curator ataupun penggubah maklumat. Dan perkataan curate ini dah jadi benda yang sangat penting. Saya terbaca 2-3 buku lah tentang curatornation dan sebagainya. Dia kata, dunia ni dah terlalu banyak lambatkan maklumat.
sampai manusia dah tak boleh buat keputusan. Dulu, manusia tak boleh buat keputusan kerana kurang maklumat. Sekarang, manusia tak boleh buat keputusan kerana terlalu banyak maklumat. Jadi di sini datangnya penulis. Dan penulis, tugasnya apa? Dia menggubah semula apa yang dia rasakan penting pada waktu itu untuk disampaikan. Konsep dia sama macam apa? Sama macam museum. Betul. Museum tu benda yang sama tau. Setiap tahun dia ada main exhibition dengan exhibition bertema kan. Okay, saya anggap macam ni. Main exhibition adalah fundamental ilmu tu. Exhibition yang bertema ni, pameran bertema ni adalah bahan-bahan yang akan bergerak ikut zaman pembaca tersebut. Jadi bila buku tu diulang cetak ataupun diterbitkan semula, edisi kemas kini ni akan memasukkan unsur-unsur exhibition bertema. Tapi fundamental masih ada lagi dalam buku tersebut. Menarik mengenai buku ni tuan. Dia berbeza sikit. Biasa kalau buku start dia macam guna perspektif orang kedua. Dia macam anda nenek ataupun kita nenek. Tapi dalam buku ni tuan menggunakan, dia tak story full flash, tapi kita guna perspektif orang ketiga. Pengurus ini, pemilik bisnes ini. Jadi macam mana tuan dapat idea untuk buat macam tu, dan sekarang tuan ada pula bersama. Bila story ni, kalau guna kata kedua senang sebab kita tuan dengan saya kita akan tulis address orang yang sama. Tapi perspektif orang ketiga, kita mungkin ada lari sikit. Macam mana tuan nak selarikan tu? Boleh tuan kongsikan? Yang pertama, sebab saya menulis bersama Puan Ainun kan. Puan Ainun memberi kebebasan kreatif kepada saya untuk mengubah bahan yang ada pada dia dan bahan yang saya berikan. Jadi bila beliau bagi lampu hijau tersebut, memudahkan saya untuk bereksperimen lah. Sebab Puan Ainun tak pernah menulis dalam bentuk naratif sebegini. Sebab Puan Ainun dalam bentuk syarah, dalam bentuk penyampaian. How to tu memang betul-betul how to. Kenapa saya buat begini? Dia kena faham kenapa saya buat buku ni sebegini. Kenapa saya tak kekalkan cara yang dulu. Selepas beberapa tahun, dah berbelas tahun jadi penulis ini, saya faham satu perkara tentang menulis. Menulis yang berpengaruh. Iaitu seberapa cepat engkau boleh cipta visual dalam kepala pembaca. Lebih cepat kau dapat cipta visual dalam fikiran pembaca, kaki kanan kau dah masuk dalam fikiran dia dan kau boleh bawa babak tersebut ke babak yang seterusnya. Contoh paling mudah, kalau saya sebut perkataan ini, muncul atau tidak visual tersebut dalam kepala tuan? Doraemon, Shinchan, Sang Kancil dan Buaya, Hantu Kak Limah. Bila saya sebut perkataan ini, kita dah lama tak sebut perkataan ni kan? Lagi-lagi perkataan Shinchan tadi. Tapi bila sebut Shinchan, terbayang budak yang pendek dengan rambut ke depan tu, yang selalu menyakitkan hati mak dia tu. Rasa tak? Bila visual, walaupun dah lama kita tak sebut, tetapi disebabkan perkataan tadi, dia trigger balik. Benda memori itu muncul. Jadi berpasakkan pada perkara tersebut, saya bawa hala tuju buku ni. Yang pertama, bila pembaca membaca buku ini, pertama dia mesti nampak filmnya dulu, bayangannya dulu. Dia mesti nampak watak. Dan watak itu bawa pembaca ke mana? Watak ini pada setiap bab mesti ada satu masalah. Contoh dalam bab pertama, saya bermula dengan apa? Dengan kisah seorang pemilik bisnes yang berada dalam mesyuarat, dan dalam mesyuarat tersebut, para pekerjanya hanya bergantung kepada bosnya untuk bagi idea. Jadi bila keadaan begitu, dan ini sebenarnya masalah yang dihadapi oleh ramai pemilik bisnes dan juga ketua-ketua jabatan, iaitu anak buah bergantung pada idea dan penyelesaian daripada orang atas. Betul. Jadi bila kita cetuskan begitu, pertama kita dah bridging, kita dah faham masalah dia. Dan masalah itu dibentukkan dalam bentuk visual, dia nampak. Dan selepas itu baru saya masukkan faktanya sebagai contoh. Dengan izin, saya petik sedikit. Bila saya sentuh tentang bab yang pertama tadi, iaitu bab mesyuarat bisnes, ramai ahli satu otak. Saya kaitkan dengan satu fakta. Dia kata, biasanya dalam mesyuarat, ada 5 perkara yang akan dibincangkan. Pertama, kemaskini perkembangan secara langsung, laporan jualan, brainstorm, perkongsian maklumat dan penyusunan strategi. Ini elemen dalam mesyuarat. Tapi elemen ini datang dalam bentuk fakta. Jadi saya kaitkan dengan bentuk penceritaan. Bila penceritaan, topik berfikir topik yang berat kan? Topik yang berat. Kalau saya bercerita terus pada teori dan sebagainya, orang akan tertolak. Tapi kalau saya boleh bawa dia masuk dalam kehidupan seseorang untuk seketika,
untuk nampakkan ini masalah, ini cara berfikir untuk menyelesaikannya. Dia akan lihat ini sebagai satu naratif. Dan dalam dunia ini, kita berubah bukan disebabkan berapa banyak fakta ada dalam tangan, tetapi berapa banyak cerita yang kita percaya. Fake news is a story, Betul. bukan fakta. Dia membuat manusia berubah, membuat manusia panik, dan membuat dunia ni huru-hara dengan kau buat satu cerita. Dan cerita tu mesti nampak dalam kepala penerima. Dan cerita tu mesti menarik minat pembaca. Ha, ya, Dan bila lagi-lagi. cakap pasal menarik minat ni, saya rasa kalau macam penulis ada DNA dia sendiri. Ya. Kalau buku tuan, buku-buku tuan saya rasa dia bukanlah DNA sangat, tapi saya nampak satu pattern dengan buku-buku tuan. Table of content, tajuk-tajuk bab tuan. Okey. Okey, saya pernah sebelum ni, saya nampak macam buku tuan. Saya just ambil belik sebab saya kenal penulis dia pun. Saya rasa buku tu saya dah lupa tajuk dia. Tapi berkenaan perempuan lah. Maksudnya dia wanita. Dia sama ada interpersonal wanita yang nasihat untuk wanita lah basically. Tapi saya sajalah tengok, ambil tengok. Bila saya tengok dia punya table content, saya rasa, alamak aku nak tahu. Dia cakap, apakah rahsia ni? Alamak, tajuk-tajuk table of content tu memang jangan dibaca. Kalau dibaca mesti nak beli buku tu. Walaupun mula-mula rasa macam okey ni buku bukan untuk aku ni, tapi bila kita baca, alamak ni aku nak tahu lah, memang betul kita terasa ada connection. Jadi dalam buku ni pun saya nampak ada satu tajuk, ada banyak tajuk yang memang buat kita rasa macam berfikir macam tuan cakap, tajuk berat. Orang tak akan pergi kedai buku, aku nak beli buku kemahiran berfikir. Orang tak fikir macam tu. Tapi bila dia tengok buku ni, bila dia tengok table content, saya pasti dia akan, aku rasa aku nak tahu, aku perlu tahu, wajib tahu. Contoh macam, adakah pandai berfikir akan membunuh kita? Salah satu tajuk bab tuan. Jadi bila tuan cerita juga tadi macam mana orang, bila orang tak nak berfikir, orang serahkan kepada bos, dan penulis sendiri pun ada masalah yang sama. Kita terlampau analisis paralisis. Terlampau banyak berfikir sampai kita tak dapat nak, sampai kita stuck. Jadi cuba boleh tuan cerita macam mana pandai berfikir ni boleh membunuh kita? Membunuh yang betul-betul ke ataupun membunuh bagaimana? Tuan explain dalam buku ni. Okey. Tuan menyentuh tentang satu topik di sini, iaitu topiknya sebentar ya. Dalam bab yang kelima, adakah pandai berfikir akan membunuh kita? Okey. Ini isu tentang pertama, memahami apakah itu potensi kepintaran. Kepintaran ini kadang-kadang disalah anggap, iaitu ada orang menganggap bahawa orang yang pintar adalah orang yang pandai berkata-kata. Jadi bila dia pandai berkata-kata bermaksud dia pandai berfikir, dapat mengeluarkan idea baru. Tak, dia adalah dua potensi yang berbeza. Bila kita bercakap tentang maksud bagaimana cara berfikir itu membunuh kita balik, dia merujuk kepada model ataupun cara kita berfikir untuk mencapai sesuatu atau nak menyelesaikan sesuatu. Sebab dalam dunia berfikir ni dia ada banyak kerangka, dia banyak model. Istimewanya ilmu ni, ada setengah orang dia akan ambil dan dia akan pecahkan mengikut pengkategorian. Jadi mudahlah orang-orang yang sebelum ni dah buat untuk kita pun. Jadi dia pecahkan model berfikir ni, model berfikir kreatif, kritikal, logical, saintifik, islamik. Banyak, ada berpuluh-puluh konsep. Jadi saya pecahkan dua dululah. Berfikir kritikal, berfikir kreatif. Bila saya sebut dua perkataan ini, walaupun dia menggunakan otak yang sama, tetapi manualnya berbeza. Manualnya berbeza. Kita hanya gunakan kaedah berfikir secara kritikal untuk mencari kelemahan, kerosakan, kesilapan, kekurangan yang hendak diperbaiki. Jadi benda dah berlaku, jadi kita gunakan pemikiran kritikal kita untuk kenal pasti kat mana silapnya. Fungsinya untuk memperbaiki apa yang dah berlaku. Bila kita gunakan konsep berfikir kritikal untuk mencipta idea baru, dia tak jadi. Dia tak jadi. Dia membunuh balik apa yang kita nak capai. Tapi bila kita kata berfikir secara kreatif, itu bermaksud apa? Mencipta kemungkinan-kemungkinan baru. Mencipta benda-benda yang pada mata kasar dilihat mustahil, tetapi boleh dibuat kalau kita pandai bentuk caranya. Dan manusia ni secara asasnya kita hidup dalam kemustahilan pun. Benda yang mustahil yang kita sekarang ni kita rasa benda tu adalah nyata sebab kita dah lalui. Tapi kalau kita bawa benda ni, contohnya video conference ni 50 tahun lalu orang kata ni idea gila.
Betul. Idea gila bercakap dengan orang pada skrin. Sebab waktu tu itu dianggap sebagai mustahil. Sama juga sekarang ni eksperimen apa yang sedang berlaku. Eksperimen nak menguraikan atom pada sampah sebagai cara untuk mengurangkan pembuangan sampah kat dunia kan. Sebab tu ada orang kata filem Hollywood ni dia adalah filem yang menjual kemungkinan-kemungkinan. Bahkan tempoh PKP ni dulu actually saya 2 bulan 3 bulan lepas kita tak dapat imagine kerajaan akan buat lockdown. Sebab takkanlah kerajaan nak macam stop semua aktiviti ekonomi, tapi benda tu terjadi. Guru-guru di sekolah kebangsaan menggunakan teleconference, web conference. Itu lagi impossible. Kita cakap, oh mustahil cikgu-cikgu sekolah kebangsaan dengan murid yang beramai-ramai macam-macam jenis murid nak gunakan web conference. Tapi benda tu sebenarnya boleh. Tapi pada peringkat awal kebangsaan, semua orang panik tau. Panik, betul-betul panik. Saya kendalikan bengkel kreativiti sehari sebelum PKP dia kuat kuasa. Okay. Saya dah dapat buku tu. Lepas tu saya dapat pengumuman PKP, penguatkuasaan PKP bermula esok. Dan itu adalah bengkel yang terakhir pada waktu saya bebas di UNSI. Dan saya perasan bahawa bila saya buat tinjauan, universiti dah bercakap tentang kelas online dan sebagainya. Tapi dia tak ambil inisiatif yang betul-betul bersungguh ke arah pembelajaran online. Dia setakat upload kotak online. Tapi lecture tak ada. Musibah ni sampai, tragedi ni sampai, ujian ni sampai, semua orang secara paksa rela dia akan belajar pada normal baru lah. Benda yang mustahil disebabkan kita dah biasa dengan rutin. Itu je. Rutin tu menyebabkan kita tak rasa selesa kalau ada perubahan baru yang cuba disampaikan. Okey, sebab mengenai tadi Tuan sampaikan kursus kemahiran berfikir kreatif, bagaimana kalau ada pendengar kita ataupun penonton kita nak berguru dengan Tuan? Pertama, macam mana nak dapatkan buku Seni Berfikir Kreatif untuk Bisnes dan Hidup ni? Dan kedua, macam mana kalau mereka nak ada peluang untuk berguru dengan Tuan dan juga mengalami sendiri apa yang telah Tuan alami? Kalau cakap mentor Tuan akan paksa Tuan hubungi Tuan secara bertubi-tubi. Macam mana kalau mereka nak mendapat latihan sebagai seorang penulis? Sebab menulis ni adalah skill. Skill ni dia perlukan jurulatih. Jadi macam mana kalau boleh Tuan kongsi sedikit macam mana nak menghubungi Tuan ataupun nak berguru dengan Tuan? Okey, kalau soalan berkaitan tentang bagaimana nak dapatkan buku ini boleh diperolehi di kedai buku online bookcafe.com.my. Cari saja tajuknya Seni Berfikir Kreatif untuk Bisnes dan Hidup. Dalam tempoh PKP ni hanya ada 300 naskah saja. Tapi saya dikhabarkan lebih separuh pun sudah pun dibeli, jadi ada baki yang selebihnya. Mungkin lepas PKP ni baru akan dihantar ke kedai-kedai buku. Sebab normal baru kan, kedai buku pun kita tak tahu macam mana function dia nanti. Tentang belajar dengan saya itu, saya lebih cakap berkongsi lah. Saya banyak buat perkongsian di Facebook, tapi di Facebook ni saya banyak fokus kepada penulisan. Tapi disebabkan kewujudan buku ini, menyebabkan saya sedang mengambil keputusan untuk menjadikannya dalam bentuk kuliah video lah, supaya dapat diamalkan. Sebab mereka yang berfikir kreatif, yang bermula dari rumah, akan berfikir kreatif apabila berada di pejabat. Sebab dia akan jadi lifestyle, dia akan jadi gaya hidup. Jadi bolehlah follow Facebook saya di Zamri Muhammad, ZAMRI MOHAMAD. InsyaAllah follow di situ. Dan kalau nak tanya apa-apa soalan, nak ber-PM, insyaAllah ada kesempatan saya jawab. Baik. Okay. Bercerita mengenai berfikir kreatif di pejabat, di semua tempat kita berada, saya teringat, saya ternampak, jadi saya pun telah membeli kursus penulisan Tuan ketika Tuan berada di Kuala Selatan. Ketika saya bercuti pun Tuan boleh ada satu idea untuk produce, sebenarnya video tu tak lama. Itu yang menariknya. Saya ingat macam, tak apa, kita beli dulu dan kita tengok. Tapi bila saya tengok, oh okey, dia ada banyak episod. Dia macam style KJ method juga. Tapi dalam bentuk video, satu bab, satu perkara yang dirangkumkan bersama, yang saya rasa sangat bermanfaat. Sebab kita boleh terus, kalau kita dah tengok sekali lalu, bila kita nak ulang, kita tak tengok dari awal. Kita just tengok apa kita nak tahu tadi. Oh, okey. Kita terus pergi ke spesifik topik dengan lelaki. Jadi, Tuan memang pakar bab packaging, pakar berfikiran kreatif untuk menghasilkan lebih, untuk membuatkan sesuatu tu nampak relevan dengan pembaca dan orang yang menonton pada ketika itulah. Memang sangat-sangat fully recommended.
untuk pendengar-pendengar dan penonton kita untuk follow Tuan Zamri Muhammad. Dan saya rasa perkongsian beliau di Facebook pun sangat-sangat menarik. Sebab anekdot-anekdot mengenai keluarga sangat Tuan dengan Tuan Osman Afwan dah, ini macam dah menarik perkongsian tu. Dia dah jadi macam informatif tapi okey, ini untuk orang skema punya hiburan lah. Nanti orang ingat kita bukanlah macam sepatu, bukanlah macam design, tapi untuk orang yang suka membaca, ini hiburan yang interesting, menarik. Kita Baiklah dapat Tuan. follow kan? Kita dapat follow. Ada kata-kata akhir untuk kita punya pendengar dan penonton, pesanan ataupun apa? Tak ada pesanan yang besar pun. Cuma boleh saya kongsikan di sini adalah jangan takut untuk mencuba. Jangan takut untuk mencuba dan raikan kejayaan yang kecil. Sebab kejayaan yang kecil ini yang akan memberi kita rasa untuk mencuba sesuatu yang baru lagi pada masa akan datang. Okey. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami. Sebenarnya kami rancang episod ni dalam 30 hingga 40 minit. Rupanya kita dah bercakap sehingga 90 minit. 1 jam setengah. Ya dah. Ya Allah. Baik. Terima kasih banyak-banyak Tuan sebab sudi bersama kami. Sehingga jumpa lagi. Kalau ada rezeki di lain masa, kita akan buat dalam episod seterusnya. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.